Halo Malaysia, selamat pagi, salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan semua. Kita dikejutkan dengan keputusan-keputusan terkini pilihan raya umum ke-15. Pakatan Harapan yang mempunyai 82 kursi dilihat sedang dicabar, sedang tergugat status majoriti mereka. Mereka menang 82 kursi. Ada yang tak berpuas hati. Mereka menang kenapa ada kabar angin yang mengatakan bahwa yang kalah boleh bergabung dengan yang kalah untuk mengalahkan yang menang. Sudah pasti Anda faham apa maksud saya. Ada kabar angin mengatakan BN dan PN dan GPS dan GRS. Barisan Nasional yang hanya mendapat 30 kursi, Perikatan Nasional 73 kursi akan bergabung dengan Blok Borneo. Tetapi Pakatan Harapan pula yang hanya 82 kursi, dikatakan belum lagi ada kabar, belum ada langkah untuk bergabung dengan mana-mana parti untuk membentuk kerajaan. Hari ini mereka akan membuktikan siapa yang sebenarnya mempunyai cukup majoriti di Dewan Rakyat, yang cukup majoriti untuk membentuk kerajaan. Ramai yang menantikan keputusan hari ini. Agong memberi tempo sehingga jam 2 hari ini untuk pemimpin utama parti yang terlibat dalam pilihan raya umum membuktikan mereka mempunyai majoriti di Dewan Rakyat sebelum mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri. Kita berharap apa yang adil berlaku hari ini. Tuan-tuan dan puan, Anwar mengeluarkan kenyataan. Anwar ulangi, sokongan untuk Pakatan Harapan bentuk kerajaan mencukupi. Jadi maksudnya Pakatan Harapan juga sudah mempunyai kursi yang cukup untuk membentuk kerajaan. Dalam masa yang sama, GPS juga bersedia, mempunyai kesediaan untuk bergabung dengan Perikatan Nasional plus BN. Tuan-tuan dan puan, kita dapat melihat BN pada kali ini sangat prestasi mereka sangat merundum dan sangat jauh teruk daripada yang dulu. Anwar Ibrahim sekali lagi menegaskan dia mempunyai jumlah sokongan yang mencukupi. Jumlah sokongan yang mencukupi bagi membentuk kerajaan persekutuan ketika saingan mereka, Perikatan Nasional, terus menggambarkan sebaliknya. Jadi ini satu berita baik daripada Anwar. Pengurusi Pakatan Harapan berkata, gabungan itu akan mengikut proses yang akan ditetapkan dan yakin mereka akan diberi peluang untuk mentadbir negara. Bahkan ahli Parlimen Tambun itu memberi bayangan, tanda tanya mengenai pihak yang akan memberikan dukungan kepadanya menjadi Perdana Menteri akan diketahui tidak lama lagi. Ditemui media di Kuala Lumpur, Anwar bagaimanapun enggan mendedahkan butiran lanjut mengenainya. Semalam dah cukup bilangan 112 ahli parlimen. Biar parti berkenaan keluarkan kenyataan sendiri dalam masa singkat, sama ada malam ini atau malam ini atau esok. Sementara itu menurut Presiden PKR itu, PH akan mengikut prosedur yang sepatutnya, seperti dimaklumkan oleh Yang di-Pertuan Agong dan Speaker Dewan Rakyat. Seperti yang saya katakan, ia sudah selesai dan biar mereka keluarkan kenyataan mereka, kata Anwar. BN yang menjadi kerajaan sejak merdeka sebelum dikalahkan pada PRU ke-14 pada 2018 hanya menguasai 30 kursi. Ini sangat mengejutkan bagi penyokong-penyokong BN. Petang tadi pula GPS mengumumkan kesediaan mereka untuk menyokong kerajaan pusat yang menggabungkan PN dan BN. Adakah ini satu kejutan lagi, satu lagi perkara yang saya lihat rakyat Malaysia mungkin tak mahu ada BN lagi menjadi kerajaan. Sebab BN hanya mendapat 30 kursi. Manakala pengurusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin pula memberitahu dia yakin akan dapat mencukupkan bilangan kursi minimum di Dewan Rakyat bagi membentuk kerajaan. Seterusnya menjadi Perdana Menteri sekali lagi. Bagaimanapun Barisan Nasional
kemudian mengeluarkan kenyataan balas menafikan mereka ada berunding sama dengan GPS ataupun Barisan Nasional. Berdasarkan keadaan semasa, kerjasama di antara PN dan GPS masih belum cukup untuk mereka mendapat penguasaan majoriti muda di Dewan Rakyat. Dalam pada itu, tuan-tuan dan puan, Anwar juga berkata dia gembira karena isu mencukupkan bilangan ahli parlimen bagi membentuk kerajaan diselesaikan sudah oleh Pakatan Harapan. Maksudnya Pakatan Harapan pun sudah bersedia untuk menjadi kerajaan hari ini. Anwar Ibrahim bersedia untuk mengangkat sumpah hari ini. Titah Agong memberi tempo sehingga jam 2 hari ini untuk pemimpin-pemimpin utama parti politik yang terlibat dalam pilihan raya umum membuktikan mereka mempunyai majority di Dewan Rakyat sebelum mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri. Jadi siapa yang angkat sumpah hari ini? Saya yakin dan percaya Anwar Ibrahim boleh mengangkat sumpah hari ini. Tapi dalam masa yang sama tidak mustahil bagi Muhyiddin Yassin. Jadi tuan-tuan dan puan, teruskan bersama di dalam channel ini. Kita lihat jam 2 siapa yang akan mengangkat sumpah. Adakah Anwar Ibrahim ataupun Muhyiddin Yassin ataupun siapa? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk update terkini PRU 15. Dominan atau mendapat majority mudah selepas keputusan PRU. Pemerhati politik berpendapat, rundingan bagi membentuk kerajaan campuran boleh berlaku sebelum atau selepas Sri Paduka Baginda melantik seorang ahli Dewan Rakyat yang pada hemat Baginda mungkin mendapat undi kepercayaan majoriti ahli parlimen. Selepas pelantikan Perdana Menteri dibuat, rundingan bagi mewujudkan kerajaan campuran boleh diadakan melalui pembentukan kerajaan minoriti. Perdana Menteri yang dipilih oleh Yang di-Pertuan Agong, jika tidak gabungan politik yang dominan, boleh diuji sama ada mampu mendapat kepercayaan majoriti ahli Dewan Rakyat selepas dilantik. Mengikut perkara 40 dalam kurungan 2 dalam kurungan E, Pelembagaan Persekutuan, Yang di-Pertuan Agong mempunyai budi bicara melantik Perdana Menteri mengikut proses yang ditetapkan perkara 43 dalam kurungan 2 dalam kurungan E tanpa terikat dengan mana-mana konvensi negara luar termasuklah Westminster. Jadi tuan-tuan dan puan, Perdana Menteri boleh dilantik hari ini walaupun belum ada parti gabungan dominan, walaupun belum ada gabungan yang membentuk kerajaan. Jadi tuan-tuan dan puan, parlimen tergantung, tumpuan kini terarah ke Istana Negara. Kita nantikan apa update terkini PRU 15. Halo semua, selamat pagi, salam sejahtera Malaysia. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Setelah hari ini masih hangat dalam PRU 15, keputusan-keputusan, nama yang kata BN memang dah tak ada harapan langsung. Sudah keluar keputusan parlimen, hanya 30 yang Barisan Nasional menang. Dan sudah pasti beberapa pemimpin-pemimpin UMNO, pemimpin Barisan Nasional yang menjadi ayam tambatan calon-calon Barisan Nasional juga tumbang. Dan salah satu sosok tubuh yang kita harap sangat menang, yang kita dapat lihat menjadi potensi untuk menjadi Perdana Menteri, mempunyai potensi yang tinggi dan seorang menteri yang sangat baik. Salah satunya adalah mungkin Menteri Keuangan Tengku Zafrul dan sudah pasti Khairy Jamaluddin. KJ, apa respon KJ setelah beliau tumpas, setelah beliau tumbang PRU 15 kali ini? Memang sangat susah untuk KJ menang di Sungai Buloh, sebab itu adalah kubu kuat Pakatan Harapan. Setelah mendapat keputusan dengan kemenangan Pakatan Harapan di Sungai Buloh, ini pasti memberi kesan yang terdalam untuk karier politik Khairy Jamaluddin untuk pilihan raya umum ke-15. PRU 15, menurut KJ, penghormatan terbesar berkhidmat sebagai Menteri Kesehatan Anda daripada Khairy. Jadi setelah beliau mengeluarkan kenyataan ini, saya agak terharu juga sebab saya sangat respect Khairy Jamaluddin untuk menjadi salah seorang menteri di kerajaan yang sementara ini. Walaupun pada hari ini belum lagi ada rasmi adakah Pakatan Harapan yang menang ataupun Perikatan Nasional yang menjadi kerajaan. Dengan kenyataan Khairy Jamaluddin, penghormatan terbesar berkhidmat sebagai Menteri Kesehatan, calon Barisan Nasional BN bagi kerusi Sungai Buloh.
Khairi Jamaluddin menerima kekalahannya kepada calon Pakatan Harapan, Datuk R. Ramanan. Terima kasih kepada pengundi P107 Sungai Buloh. Saya telah berusaha sehabis baik. Tahniah kepada Datuk R. Ramanan, selamat berkhidmat, katanya dalam kemas kini di media sosial. Khairi juga menyifatkan khidmatnya sebagai Menteri Kesehatan sebagai penghormatan tertinggi. Terima kasih kepada rakyat Malaysia. Satu penghormatan terbesar dalam hidup saya untuk berkhidmat sebagai Menteri Kesehatan Anda semasa pandemik, tulis Khairi. Bila saya baca ini terus saya rasa sangat terharu lah tuan-tuan dan puan-puan. R. Ramanan menang di kerusi Parlimen Sungai Buloh dengan 50.943 undi, manakala Khairi memperoleh 48.250 undi. Khairi Jamaluddin hanya kalah beberapa ribu dengan calon PKR. Terima kasih kepada pengundi P107 Sungai Buloh. Saya telah berusaha sehabis baik. Tahniah kepada Dato' R. Ramanan, selamat berkhidmat. Terima kasih kepada rakyat Malaysia. It was one of the greatest privilege of my life to have served as your health minister during the pandemic. Ini adalah kenyataan Khairi daripada Twitter. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, apakah langkah seterusnya Khairi Jamaluddin setelah beliau tumpas, setelah beliau tumbang di Sungai Buloh? Walaupun kita dapat melihat betapa komitednya dia untuk menang di Parlimen Sungai Buloh. Walaupun kita tahu itu adalah kubu kuat Pakatan Harapan dan memang tempat itu dimiliki, ditakluki oleh Pakatan Harapan. Namun setelah mendapat keputusan, Pakatan Harapan PKR Dato' R. Ramanan telah menang 50.000 plus undian dan KJ ketinggalan hanya beberapa ribu di belakang. Jadi tuan-tuan dan puan, apakah selepas ini Khairi Jamaluddin akan letak jawatan untuk karir politiknya, ataupun mungkin Khairi Jamaluddin akan masuk PKR? Itu menjadi tanda tanya untuk rakyat Malaysia.